Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pelajar 3 AMA. Jadi cikgu pada pagi ini sebenarnya kena ajar 5 kelas. 3 AMA 1, 3 AMA 2, 3 AMA 3, 3 AMA 4 dan 3 AMA 5. Ada 5 kelas pagi ini. Jadi kita satukan semua sekali lah ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sains tingkatan 3, bab berkaitan rangsangan dan gerak balas ya. Rangsangan dan gerak balas. Okey, baik. Cikgu dah sertakan dalam WhatsApp link untuk kamu lihat dua nota dalam bentuk Anyflip ya. Jadi cikgu nak minta kamu lihat dua-dua nota ni disediakan oleh Cikgu Nurzilah Khalid, dan nota dia sangat menarik. Nota ni kamu baca saja ya, baca saja. Untuk yang kena bertulis tu ialah yang cikgu sertakan gambar tu. Okey, yang gambar tu cikgu wajibkan kamu salin dalam buku nota ya, salin dalam buku nota. Okey, baik. Jadi kita lihat dalam tajuk sistem saraf manusia ni. Okey, mula-mula kalau kita lihat sistem saraf ni, mungkin ada di antara kamu yang tahu tentang otak. Otak tu sebahagian daripada sistem saraf manusia ya. Yang mungkin kamu tidak tahu ialah sebelum otak tu bawah ni ada apa ya. Kita ada saraf tunjang ya, di bahagian tulang belakang. Saraf tunjang ni terletak di bahagian tulang belakang, bahagian dalam dia. Sangat-sangat bahaya kalau kita bergurau dengan kawan, contohnya kita tepuk belakang badan dia sebagainya, itu dia boleh menjejaskan sistem saraf tunjang. Jadi sistem saraf manusia ni secara asasnya ia penting sebagai kawalan ya, dalam koordinasi badan. Jadi badan kita perlu bertindak, perlu mengatur tindakan. Jadi sistem saraf ni lah yang menentukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Ada tindakan yang kita nampak, kita bergerak ya, kita kita berjalan, kita berlari, itu yang kita nampak. Yang kita tak nampak ialah contohnya macam dalam jantung ya, pergerakan mekanisme jantung kita berfungsi, darah kita, semua tu ada kaitan dengan sistem saraf ya, ada kaitan dengan sistem saraf. Hormon dan sebagainya, rembesan hormon itu juga ada kaitan dengan sistem saraf. Baik, sistem saraf manusia dia adalah macam command center, dia adalah pusat kawalan yang mengawal dan menyelaraskan semua fungsi organ dalam badan, dan ini memastikan badan kita kekal dalam satu keseimbangan. Jadi kalau badan kita tak seimbang, tu yang kita jatuh sakit, kita demam ya, kita ada masalah dan sebagainya. Jadi dalam sistem saraf manusia kita ada dua bahagian, iaitu pertama sistem saraf pusat dan yang kedua ialah sistem saraf periferi ya. Sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat terdiri daripada otak ya, bahagian otak, dan juga kita punya saraf tunjang di belakang badan kita ni. Dan kita ada satu lagi ialah bahagian yang mungkin kamu tak perasan dan kamu baru belajar, iaitu sistem saraf periferi ya. Sistem saraf periferi ni ialah sistem saraf yang menjulur keluar daripada bahagian saraf tunjang ni. Okey, kita panggil sistem saraf periferi. Sistem saraf periferi ni terdiri daripada 12 pasang saraf kranium ya, yang menghubungkan otak dengan organ deria. Okey, otak dengan organ deria. Kemudian kita ada 31 pasang saraf spina yang menghubungkan saraf tunjang dengan bahagian otot rangka. Okey, ni yang bahagian otot rangka. Okey, yang satu lagi dekat cranium, saraf cranium. Itu ialah bahagian sistem saraf periferi kita. Saraf spina dekat dengan saraf tunjang, satu lagi saraf cranium. Okey. Jadi apakah fungsi sistem saraf manusia? Fungsi sistem saraf manusia pertama ialah untuk mengesan sebarang rangsangan. Itu yang paling utama, rangsangan. Ya, sama ada macam mata kita kan, kita tengok tempat yang cahaya dia terang, so kita akan silau. Itu dia kesan rangsangan cahaya tu. Itu rangsangan dalam bentuk cahaya. Kalau kita terpijak benda tajam, kaki kita akan sentak tiba-tiba. Itu ialah mengesan rangsangan kesakitan. Kalau kita terpegang benda panas, itu rangsangan yang berkaitan dengan apa. Jadi sistem saraf ni dia akan hantar maklumat dalam satu bentuk ya. Satu bentuk yang kita panggil impuls saraf ya. Impuls. Dia macam denyut elektrik lah ya, lebih kurang denyut elektrik. Jadi bahagian-bahagian badan kita
organ kita akan mentafsir impuls tu dan organ akan menghasilkan gerak balas yang bersesuaian. Ya. Jadi dengan cara itulah sistem saraf manusia ni membantu mengekalkan badan kita kekal seimbang. Ya, supaya kita sentiasa selamat, supaya kita sentiasa stabil dan dalam keadaan yang harmoni. Baik. Jadi tindakan dalam tubuh badan manusia ni terbahagi kepada dua. Satu tindakan yang kita panggil terkawal dan satu lagi ialah tindakan luar kawal. Untuk yang terkawal bermakna kita sedar kita buat benda tu, dilakukan dengan kehendak kita. Ya. Apa dia? Kita makan, kita minum, kita belajar, kita berbual dengan kawan-kawan, kita mengumpat. Itu semua adalah benda-benda yang kita buat dengan kesedaran kita. Okey, kita berlari, kita berjalan, kita memanjat pokok. Itu adalah tindakan yang kita panggil tindakan terkawal. Okey. Satu lagi jenis tindakan, ini tindakan ni special sikit. Kita panggil dia tindakan luar kawal. Tindakan luar kawal ni dia boleh berlaku serta-merta, kita tak sedar pun, ataupun kita tak fikir pun. Benda tu jadi di luar pengetahuan kita kadang-kadang. Ya, suddenly. Contoh, ada beberapa contoh. Nanti kita tengok. Tapi yang penting kamu lihat rajah di tepi tu. Ini adalah urutan aliran impuls dalam tindakan terkawal. Contoh yang diberi ialah deringan telefon. Ya, bila kita dapat kesan bunyi deringan telefon, rangsangan bunyi tersebut akan merangsang efektor. Ya, dia dekat telinga kita ada efektor ataupun reseptor. Reseptor ni ialah penerima. Ya, penerima. Dia akan mengesan gelombang bunyi ni. Ya, efektor ni dia akan mengesan gelombang bunyi ni dan dia akan hantar ke otak melalui impuls saraf. Macam mana dia hantar? Melalui salur saraf. Ya, melalui salur saraf dalam bentuk impuls saraf. Otak kita ni dia akan explain, dia akan tafsir, dia akan menjana tindakan. Okey, bunyi telefon. Okey, bila dah ada dengar bunyi telefon, dia faham impuls saraf, dia akan hantar maklumat ke efektor. Efektor ni boleh jadi dua perkara. Satu otot, satu lagi kelenjar. Ya, efektor boleh jadi dua perkara. Satu otot, satu kelenjar. Kalau kelenjar dia akan merembeskan hormon dan sebagainya. Tapi dalam kes telefon ni, dia akan mengarahkan otot tangan kita, ya, bergerak balas dan menyentuh skrin telefon ataupun mengambil telefon. Jadi ini ialah urutan aliran impuls. Contoh dalam tindakan terkawal. Okey, cikgu bagi contoh satu lagi ialah bila kamu terkena air panas. Apa yang jadi? Kamu akan tarik tangan kamu daripada air panas. Ataupun kamu terpijak sesuatu yang tajam dalam perjalanan. Kamu tercucuk jarum dekat kaki, kamu akan tarik serta-merta kaki kamu. Ya, itu semua berlaku dengan sangat pantas. Ya, sangat cepat. Jadi denyutan impuls saraf ni berlaku dalam keadaan yang sangat cepat dan kadang-kadang kita tak sedar pun. Badan kita terus serta-merta memberikan gerak balas dan tindakan. Okey, tindakan luar kawal ni dia melibatkan beberapa bahagian dalam otak. Ya, yang pertama sekali, yang penting sekali ialah medula oblongata. Ya, medula oblongata. Jadi medula oblongata ni dia mengawal yang pertama denyut jantung kita. Denyut jantung kita tak boleh kawal, ya, boleh. Break sekejap, jantung nak rehat sekejap tak boleh. Ya, pernafasan, kita bernafas. Kita bernafas ni juga adalah tindakan luar kawal. Pergerakan makanan masuk ke dalam perut melalui esofagus dan juga masuk ke dalam bahagian usus kecil dan usus besar, itu juga kamu tak boleh kawal. Itu proses yang kita panggil peristalsis. Yang ini kita tak boleh kawal. Ya, dia akan berlaku secara automatik. Ya. Kemudian rembesan alio, bila kita makan sesuatu, automatik akan keluar rembesan alio. Itu juga adalah tindakan luar kawal. Ada juga orang bila tidur keluar alio, itu pun tindakan luar kawal. Okey, baik. Tindakan luar kawal juga ada yang melibatkan saraf tunjang. Yang ini dia tak pergi ke otak, medula oblongata, tapi dia melalui saraf tunjang saja. Dan ini biasanya tindakan yang memang perlu cepat dan segera. Dia melibatkan keselamatan, melibatkan sesuatu yang perlu tindakan sangat pantas. Sebab tu dia tak sampai ke otak, dia terus dekat saraf tunjang saja. Contoh, bila kamu terkena benda panas, kamu tarik tangan kamu tiba-tiba, itu adalah tindakan luar kawal.
Bila kamu terpijak benda tajam, atau contohnya kamu terpijak tahi lembu, kamu akan tarik kaki kamu, ya. Dan bila kamu bersin, habuk masuk dalam hidung, kamu bersin, itu jugalah tindakan luar kawal yang melibatkan saraf tunjang. Jadi tindakan luar kawal ni ada satu nama khas untuk dia. Kita panggil dia adalah tindakan refleks. Okey, ingat, tindakan refleks. Okey, dalam gambar rajah yang kamu lihat ni ada dalam buku teks, ya. Ni adalah gambar rajah bagaimana aliran impuls. Contoh aliran impuls dalam tindakan luar kawal apabila tangan kita terpegang benda panas. Kamu kena ingat bahagian reseptor, ya, penerima. Reseptor ialah penerima yang mengesan rangsangan, kita panggil effector. Manakala bahagian reseptor yang bertindak balas terhadap rangsangan, kita panggil effector. Effector, ya, effector. Okey. Jadi apakah kepentingan sistem saraf manusia? Sistem saraf manusia ni sangat penting. Pertama sebab ia berfungsi untuk, macam cikgu cakap tadi, dia adalah command center, pusat kawalan, ya. Kalau macam dalam pentadbiran tu, dia adalah jemaah kabinet menteri kat atas besar, ya. Dia mengawal dan mengkoordinasi organ dan bahagian badan supaya menjalankan proses seperti pernafasan, aktiviti harian seperti yang cikgu dah tunjukkan tadi. Semua aktiviti-aktiviti itu perlu satu coordination, perlu berlaku dengan kawalan, ya. Dan yang mengawalnya ialah sistem saraf manusia. Jadi kalau seseorang terjejas sistem saraf, dia akan lumpuh. Sama ada dia akan lumpuh separuh ataupun lumpuh keseluruhan badan, dan itu akan boleh menjejaskan kesihatannya. Okey, jadi itu saja pelajaran kita untuk hari ini. InsyaAllah kalau ada masa lagi, cikgu akan buat lagi video. Semoga kamu dapat laksanakan tugas yang cikgu dah bagi pada hari ini, dan cutikan ulang kaji untuk tajuk selepas ini yang melibatkan mata, telinga, ya, dan kulit. Baik, jumpa lagi. Bye.